Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia ini memperdayakan kamu. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan janganlah sekali-kali al-gharur memperdayakan kamu. Hingga kepada firman-Nya, min ashabis sa'ir, mereka termasuk di antara penghuni neraka sa'ir. Abu Abdullah berkata, sa'ir jamaknya ialah su'ur, yaitu julangan api. Mujahid berkata al-gharur, yang disambungkan kepada ayat tadi, wala yaghurrannakum billahil gharur. Al-gharur maknanya asy-syaitan. Jangan sekali-kali syaitan memperdayakan kamu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Mu'adz bin Abdurrahman bahwa Ibnu Aban memberitahunya, katanya, saya pergi, saya membawa air untuk Uthman berwudu. Wa huwa jalisun, ketika itu dia berada di atas tempat duduk. Fatawadda'a, maka dia pun berwudu dengan sebaik-baiknya. Kemudian dia berkata, saya pernah melihat Nabi SAW berwudu di tempat ini dengan sebaik-baiknya. Baginda berwudu, kemudian baginda bersabda, sesiapa yang berwudu seperti wudu ini. Kemudian dia pergi ke masjid, lalu dia bersembahyang 2 rakaat, kemudian duduk, diampunkan baginya dosanya yang lalu. Qala, perawi berkata, Nabi SAW bersabda, la taghtarru, jangan kamu terpedaya. Abu Abdullah berkata, Ibnu Aban itu namanya Humran bin Aban. Humran bin Aban. Babu dhahabis salihin, ini bab kepergian orang-orang saleh, yakni kematian orang-orang saleh. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Mirdas al-Aslami, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, orang-orang yang baik satu demi satu akan pergi. Wa tabqa hufalatun, yang tinggal ialah ampas, seperti ampas Bali ataupun ampas Tamar. La ubalah, akan oleh Allah. Bauma yuqmal, yang dihindari, ataupun fitnah harta benda yang perlu dijaga diri. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya harta benda kamu dan anak-anak kamu adalah fitnah, yakni ujian daripada Allah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, ta'isa 'abdud dinar wad dirham, rugi hamba dinar dan dirham, atau binasalah hamba dinar dan dirham. Qatifah, hamba qatifah, jadi kain baldu, wal jenis kain. Kalau diberikan kepadanya, suka hatilah dia. Kalau tidak diberikan, lam yarda, dia tidak suka. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, sekiranya ada Adam mempunyai 2 lembah harta dan sedang mencari, 3 pula akan memenuhi wa yatubullah ala man tab, dan Allah taubat orang yang bertaubat. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas lagi, dia berkata, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, sekiranya anak-anak mempunyai seperti lembah ini hartanya, jadi selepas lembah ini hartanya, la ahabba an-nala ilaihi, saya dia akan suka mendapat seumpamanya lagi, dan akan
mengisi ataupun memenuhi mata anak Adam kecuali turab, tanah. Ibnu Abbas berkata, saya tidak pasti adakah daripada Al-Quran itu tadi ataupun tidak. Qala Ibnu Abbas berkata, kemudian saya mendengar Ibnu Zubair menyebutkan hadis itu di atas mimbar. Diriwayatkan dari Abbas bin Sahal bin Sa'ad. Dia berkata, saya telah mendengar Ibnu Zubair di atas mimbar di Mekah dalam khutbahnya berkata, wahai manusia, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sekiranya anak Adam diberikan satu lembah penuh dengan emas, nescaya dia akan mahu yang kedua pula. Kalau diberikan kepadanya satu lembah yang penuh dengan emas pula, pada kali yang kedua itu, nescaya dia akan mahu yang ketiga pula. Tidaklah akan menyumbat rongga ataupun perut anak Adam itu kecuali tanah. Wa yatubullahu ala man tab, dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Diriwayatkan dari Anas bahawa Rasulullah SAW bersabda, hak tadi juga lebih kuat itulah, sekiranya anak Adam mempunyai satu lembah emas, nescaya dia akan suka mendapat dua lembah lagi. Tidaklah akan memenuhi mulutnya kecuali tanah. Wa yatubullahu ala man tab, dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Abul Walid menceritakan, Hamad menceritakan kepada kami dari Thabit, dari Anas, dari Ubay, kunna nura, kami ingat ini termasuk dalam Al-Quran sehingga turun alhaakumut takathur. Bab sabda Nabi SAW, harta benda dunia ini manis dan hijau. Allah Subhanahu wa taala pula berfirman, manusia dihiasi jiwa dan perasaannya dengan kasihkan hawa nafsu, yakni keinginan nafsu, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, dan seterusnya hingga kepada firman-Nya, mata'ul hayatid dunya. Itu adalah kesenangan hidup dunia. Umar berkata, Allahumma inna la nastati' illa an nafraha bima zayyanta lana. Ya Allah, kami tidak kuasa lain daripada bergembira, suka dengan apa yang Engkau hiaskan kepada kami. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar dapat aku membelanjakannya pada haknya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Hakim bin Hizam, katanya, saya telah bertanya Nabi SAW, saya telah meminta dengan Nabi SAW, baginda memberikan kepada saya. Kemudian saya meminta kepadanya lagi, baginda memberikan kepada saya. Kemudian saya meminta kepadanya lagi, baginda memberikan kepada saya. Kemudian baginda bersabda, sesungguhnya harta benda ini. Kadang-kadang Sufyan berkata, Hakim berkata kepadaku, Nabi SAW berkata kepadaku, wahai Hakim, sesungguhnya harta benda ini hijau, yang menarik, hulwatun, manis, faman akhadahu bi tibi nafs, sesiapa yang mengambilnya dengan perasaan, dengan hati yang baik, burika lahu fih, nescaya diberkati kepadanya pada harta benda dunia itu. Dan sesiapa yang mengambilnya bi isyrafi nafsin, dengan rasa tamak ataupun dengan menonjol-nonjolkan diri, lam yubarak lahu fih, tidak akan diberkati untuknya pada harta itu. Dia menjadi seperti orang yang makan tetapi tidak kenyang-kenyang. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Babun ma qaddama min balihi fahuwa lahu. Harta yang didahulukan, harta yang dihantar dahulu oleh seseorang, itulah sebenarnya hartanya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW bersabda, siapakah harta pewarisnya lebih disukainya daripada hartanya sendiri?
Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, tiada siapa pun di antara kami ini yang mana harta melainkan hartanya lebih disukainya, yakni daripada harta orang lain. Qala, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya hartanya ialah apa yang didahuluinya, yakni apa-apa yang dihantarnya dahulu, yakni ke akhirat. Dan harta pewarisnya ialah apa-apa yang diperlewatkannya, apa-apa yang ditinggalkannya. Babun al-mukthirun humul aqallun. Ini bab orang yang memperbanyakkan harta. Itulah orang yang paling kurang, yakni mendapat pahala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, sesiapa yang mahu kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan sempurnakan apa-apa yang dikehendaki oleh mereka itu, hingga kepada firman-Nya, ma kanu ya'malun. Diriwayatkan dari Zaid bin Wahab dari Abi Dzar, katanya, pada suatu malam saya pernah keluar. Saya dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan seorang diri, tiada siapa pun bersama baginda. Qala, kata Abu Dzar, saya pikir Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka sesiapa berjalan bersamanya. Maka saya pun berjalan di bawah lindungan bulan. Di bawah lindungan bulan, yakni di tempat-tempat yang ada bayang lah. Faltafata, Nabi SAW pun berpaling, dilihatnya aku. Maka dia pun bertanya, siapa itu? Saya berkata, Abu Dzar, semoga Allah menjadikan aku tebusanmu. Baginda berkata, wahai Abu Dzar, mari, kemari. Saya pun pergi, berjalan bersama baginda seketika. Lalu baginda bersabda, sesungguhnya orang-orang yang memperbanyakkan, yakni harta benda dunia, humul muqillun, itulah orang-orang yang mendapat sedikit pada, yakni pahala pada hari kiamat nanti, kecuali orang yang Allah berikan kepadanya harta, fanafaha fih yaminahu, lalu dicurahkannya ke sebelah kanannya, ke sebelah kirinya, ke sebelah hadapannya, dan ke sebelah belakang. Wa amila fihi khairan, dan dia melakukan kebajikan dengan menggunakan harta benda itu. Abu Dzar berkata, saya pun berjalan lagi bersama baginda untuk seketika. Maka Nabi SAW pun bersabda, duduk di sini. Qala, kata Abu Dzar, Nabi SAW memperdudukkan saya di suatu tanah lapang yang mana di sekelilingnya itu terdapat batu-batu. Faqala li, dia berkata kepada saya, duduk di sini sampai aku datang kepadamu. Qala, kata Abu Dzar, maka baginda pun pergi ke kawasan yang berbatu hitam. La arahu, sampai aku tak nampak dia. Falabitha anni, beliau menghilang dari pandanganku beberapa ketika. Fa'atala al-lubth, agak lama jugalah menghilangkan diri itu. Thumma qala, thumma inni sami'tu, kemudian aku mendengar baginda ketika sedang datang kepadaku. Baginda berkata, wa in saraqa wa in zana, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina. Qala, Abu Dzar berkata, apabila Nabi SAW sampai kepadaku, tidak sabar lagi aku. Terus aku bertanya, wahai Nabi Allah, semoga Allah menjadikan aku tebusanmu. Siapakah yang engkau bercakap di sebelah kawasan berbatu hitam itu? Saya tidak ada mendengar sesiapa yang menjawab percakapan engkau itu. Qala, Nabi SAW menceritakan, itulah Jibril. Dia datang kepadaku dari arah Harrah, dari arah tanah berbatu hitam, dari arah kawasan berbatu hitam itu. Qala Bashir, Jibril berkata, sampaikan berita gembira kepada umatmu bahawa sesungguhnya sesiapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, nescaya masuk syurgalah dia. Qultu, saya berkata, wahai Jibril, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina? Jibril menjawab, ya, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina. Qultu, qala na'am, ya. Qultu, saya kata lagi, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina?
Dia berkata, yakni Jibril berkata, ya, walaupun dia minum arak. Seterusnya Imam Bukhari menceritakan, ini sanad satu lagi ni, sanad Abi Salih daripada Abi Darda. Supaya tu juga maknanya isi dia tu, cerita hadis itu, makna dianya. Abu Abdullah berkata, hadis Abi Salih dari Abi Darda adalah hadis mursal, tidak sahih. Kami hanya mengemukakannya untuk pengetahuan sahaja. Yang sahihnya ialah hadis Abu Dzar tadi. Qala, Bukhari berkata, idribu ala hadis Abi Dzar. Tak usah pakai hadis hadis Abi Darda itu. Idribu makna pukul tu, maknanya buanglah, tak usah pakai hadis itu, hadis Abi Darda itu. Qala, yani perawi berkata, saya berkata kepada Abi Abdullah, anak murid Imam Bukhari lah. Dia kata kepada Abi Abdullah itu maksudnya Imam Bukhari, hadis Atha bin Yasar dari Abi Darda itu macam mana? Bukhari menjawab, itu pun mursal juga, tidak sahih. Yang sahihnya ialah hadis Abu Dzar yang kita duduk baca ni. Qala Abu Abdullah yang Imam Bukhari berkata, hadza, ini yang kata masuk syurga tadi, idza taba, kalau seseorang itu bertaubat dan dia mengucap la ilaha illallah pada ketika nak mati. Ini bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak suka walaupun aku mempunyai harta berupa emas sebesar bukit Uhud. Diriwayatkan dari Zaid bin Wahab, beliau berkata, Abu Dzar berkata, saya pernah berjalan bersama Nabi SAW di Harrah Madinah, yang di kawasan berbatu hitam di Madinah. Lalu kami menghadap bukit Uhud. Baginda pun bersabda, wahai Abu Dzar. Saya pun berkata, ya Tuhan. Ya wahai Rasulullah. Labbaik ya Rasulullah. Ya saya wahai Rasulullah. Baginda bersabda, aku tidak suka walaupun aku mempunyai emas sebesar bukit Uhud ini, kemudian berlalu 3 hari kepadaku dalam keadaan masih ada lagi di antaranya, masih ada lagi dari harta itu walaupun 1 dinar padaku, kecuali sesuatu yang mahu kusimpan untuk melangsaikan hutang, illa an aqul, dan kecuali an aqula bihi, aku akan membelanjakannya untuk hamba-hamba Allah, hakadha wa hakadha wa hakadha, yang ke sebelah kanan, ke sini, ke sini, wa hakadha, dan apa ni, dan ke belakang, isyarat ke belakang. Thumma masya, kemudian Nabi SAW berjalan lagi, kemudian berkata, ingat, sesungguhnya orang yang banyak itulah, yakni banyak harta di dunia ini, itulah orang yang sedikit, yakni pahala pada hari kiamat nanti, kecuali orang yang orang yang berbelanja begini ke kanan, ke kiri, dan ke belakang. Wa qalilum mahum, dan sedikit sekali orang seperti ini, dan sedikit sekali orang seperti ini. Thumma qala li, kemudian baginda berkata kepadaku, makanak la tabrah, duduk di sini, jangan bergerak, jangan pergi ke lain sampai aku datang kepadamu. Thumma intalaqa, kemudian Nabi SAW pun pergi dalam kegelapan malam itu sehingga hilang dari pandanganku. Fasami'tu, setelah itu aku dengar satu suara tinggi, derahlah suara yang meninggi. Fatakhawwaftu, aku pun bimbang kalau ada sesiapa mengganggu Nabi SAW, maka aku pun mahu pergi kepadanya, tetapi aku teringat kepada kata-kata baginda, jangan engkau berganjak dari tempat ini sampai aku datang kepadamu. Maka aku pun tidak berganjaklah dari tempat itu, hatta atani, sehingga Nabi SAW datang kepadaku. Aku pun berkata, wahai Rasulullah, tadi saya ada dengar suara yang saya bimbang, tetapi saya fadzakartu lahu, saya pun sebutlah, ya saya ingat Tuhan tak bagi saya berganjak daripada tempat ni, maka saya tak berganjak. Begitulah ceritanya. Faqala, Nabi SAW bertanya, engkau dengarkah? Saya jawab, iya saya dengar. Qala dzaka Jibril, Nabi SAW berkata, itu adalah Jibril, dia datang kepadaku
dan berkata, sesiapa dari kalangan umatmu yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, yang ini tidak syirik, dakhalal jannah, masuk syurgalah dia. Saya pun berkata, wa in zana wa in saraqa, walaupun dia berzina dan mencuri. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, walaupun dia berzina dan mencuri. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau aku mempunyai emas sebesar bukit Uhud ini, tidaklah aku suka emas itu berlalu bersamaku selama 3 hari dan masih ada lagi sedikit daripadanya bersamaku, kecuali sesuatu yang mahu kusimpan untuk melangsaikan hutang. Babun al-ghina, ghina nafs. Sekatulah. Baik, kita masih lagi dalam bab tentang dunia, harta benda dunia ni hakikatnya masih lagi di situ. Mula-mula seperti biasa Imam Bukhari dia ambil ayat Quran lah, seperti biasa. Maknanya hadis-hadis yang akan dikemukakannya ini, kalau kita perhatikan betul-betul, tidak ada percanggahan dengan Al-Quran. Bahkan menguatkan lagi, menjelaskan lagi maksud Al-Quran itu, yaitu, wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Maksud janji Allah ni kita akan mati, akan ada akhirat, syurga neraka itu. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Oleh sebab itu, janganlah sekali-kali kehidupan dunia ini memperdayakan kamu, menipu kamu. Jangan sekali-kali. Sebab kehidupan yang sebenarnya ialah kehidupan akhirat. Dunia ini hanya untuk sementara sahaja. Jangan sekali-kali kehidupan dunia ini memperdayakan kamu. Itu satu, kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan janganlah sekali-kali syaitan memperdayakan kamu sehingga lupa kepada Allah. Jangan. Dua perkara lah yang memperdayakan kita. Satu, kehidupan dunia tu sendiri menarik, kita suka, melekakan kita, melalaikan kita. Yang kedua, adanya syaitan yang sentiasa menggoda kita, hingga kepada firman Allah Subhanahu wa taala, min ashabis sa'ir, mana kalau orang yang buat macam tu akhirnya masuk ke dalam neraka lah. Kemudian Imam Bukhari menceritakan sa'ir itu jamaknya, kalau jamaknya su'ur. Kemudian gharur, dalam ayat yang seterusnya yang kita baca tadi, gharur itu maknanya syaitan. Seterusnya Imam Bukhari mengemukakan hadis yang diriwayatkan oleh cucu kepada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, namanya Humran, yang mana Imam Bukhari sebutkan kemudian, yaitu qala Abu Abdullah huwa Humran bin Aban. Anak Sayyidina Uthman namanya Aban. Anak kepada Aban itu namanya Humran. Ini cucu dia lah, cucu Sayyidina Uthman. Dia memberitahu saya, kata Mu'adh bin Abdurrahman, perawi kepada hadis ini, dia kata, saya pergi bawa air semayang kepada Uthman, yakni kepada datuknya Uthman. Ketika itu dia sedang duduk, dia pun ambil air semayang dengan sebaik-baiknya. Kemudian dia kata, di tempat inilah saya pernah melihat Nabi SAW ambil air semayang. Baginda pun mengambil air semayang dengan sebaik-baiknya, seperti yang aku buat sanilah, gitulah kira-kiranya. Kemudian dia berkata, sesiapa yang berwudu seperti wudu ini, kemudian pergi ke masjid, lalu bersemayang 2 rakaat, kemudian duduk di masjid itu, nescaya diampunkan dosanya yang lalu. Qala, Uthman berkata lagi, Nabi SAW bersabda, la taghtarru, jangan kamu terpedaya. Maksudnya jangan terpedaya tu, jangan pula kita berasa bila dosa ni boleh terhapus dengan air semayang, mudah-mudah pula kita nak buat dosa. Jangan terpedaya. Sebab itu tak pasti lagi. Tak tahu. Itu atas Allah SWT lah. Dosa kita pula dosa macam mana? Kalau dosa besar, mengikut riwayat-riwayat yang lain, tidak mudah dihapuskan dengan begitu saja. Terpulang kepada Allah SWT. Tapi kalau dosa kecil itu boleh kira lah, walau bagaimanapun, la taghtarru, jangan terpedaya. Sebab sifat kehidupan dunia ini, dia memperdayakan kita, dia membuatkan kita jadi ralik, jadi leka, jadi menganggap mudah, jadi memandang remeh sesuatu tu. Padahal itu pun satu bentuk
perdayaan dunia juga, tipu daya dunia juga tu. Jangan terpedaya. Walaupun ada dalam hadis sebutkan begitu, jangan mudah-mudah. Dengan sebab itulah kita perhatikan orang-orang yang mendapat pendidikan yang baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun adanya hadis-hadis ini, tapi mereka tetap buat kebajikan, tetap takut kepada dosa tu walaupun dosa kecil. Sebab apa? Sebab dia faham inilah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam kata la taghtarru, jangan terpedaya. Jangan pula kata dah mudah hapus dosa ni, senang nak buat dosa. Jangan. Itulah yang nak di sini. Kemudian ambil air semaya, pergi ke masjid ni, mana yang semaya khusus, kami air semaya. Lepas tu masa bukan waktu semaya ni, ambil air semaya, lepas tu pergi semaya. Itukah yang dimaksudkan? Atau mana-mana semaya? Kita ambil air semaya, pergi semaya Jumaat kau, semaya hak fardu tu termasuk belaka. Termasuk belaka. Mana sekurang-kurangnya semaya hak sunat. Kalaulah ketika orang tak semaya, kita duduk saja ambil air semaya, masuk, pergi ke masjid, semaya. Lepas tu tunggu orang semaya. Tunggu, duduk dalam masjid tu. Duduk. Dapat pahala dah tu. Kalau buat hak sunat tu. Apalagi kalau hak fardu. Apalagi kalau hak fardu. Ini kelebihan ambil air semaya. Kelebihan masjid. Perkara yang seumpama ini, kalau tidak masjid, dia masjid ni ada kelebihan dia sendiri. Lepas tu, kelebihan duduk dalam masjid. Duduk dalam masjid tu sendiri ada kelebihannya. Kalau kita ambil air semaya, dalam riwayat yang lain ada sebut ambil air semaya saja sudah pun hapus dosa juga. Tetapi hak kelebihan yang terdapat dalam hadis ni, sebut masjid, duduk dalam masjid, itu lebih lagi daripada ambil air semaya saja. Walaupun ambil air semaya saja pun sudah juga menghapuskan dosa. Tapi jangan kita bermudah-mudah lah. Bab dhahabis salihin, ini bab kepergian ataupun kematian orang-orang saleh. Yang ni kita kena beringat, jangan kita berasa tak ada apa satulah mati orang soleh pun. Tak ada apa, sebetulnya je. Ataupun kalau orang pandai kau mati, orang alim kau, lebih kurang tak ada apa bagi kita. Jangan kita berasa begitu. Sebab apa? Banyak benda yang kita boleh dapat daripada orang-orang soleh. Paling tidak dia berdoa. Dia ada, dia tu kehadiran dia tu, dia berdoa pun sampai juga kepada kita, kena juga paling tidak. Apalagi kalau dia buat sesuatu yang melarat kepada kita, yang sampai kepada kita, yang kita boleh ambil manfaat, lebih-lebih lagi lah. Kalau tidak gitu pun, kewujudan dia tu saja sudah mendapat rahmat, membawa rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ada dia. Nabi SAW bersabda, orang-orang yang soleh satu demi satu akan mati. Supaya orang lain juga muka dia mati juga. Terutama kalau dikaitkan di akhir zaman. Di akhir zaman benar. Ketika itu orang-orang soleh mati sehingga tinggal hak tak pakar saja. Kalau di hadis ini, yang dimaksudkan dalam hadis ini hak akhir zaman itu jelas benarlah hak itu tu. Kalau tidak begitu pun, maka orang-orang soleh itu tetap ada maknanya, ada artinya dalam kehidupan di dunia ini. Tinggal lagi yang tinggalnya hufalah, iaitu ampas. Ampas ataupun antah. Seperti antah ataupun ampas syair, bali ataupun tamar, yang mana Allah SWT tidak menghiraukan mereka. Jadi Allah pandang tidak ada nilai, tak ada harga, tak ada harga. Maknanya di sini, hadis ini menunjukkan bahawa yang Allah SWT tengok, Allah SWT bagi nilai dalam kehidupan dunia ni, iaitu apabila orang itu soleh. Dia tidak pandang dari sudut lain, dari sudut orang itu ada harta, kau ada pangkat, kau ada apa, tak ada. Dia tak pandang. Itu semua pandangan orang dunia, pandangan dunia. Pandangan Allah SWT tidak ke situ. Yang dia pandang orang itu orang soleh. Ikutlah dia tak ada jawatan apa-apa pun, ikutlah dia orang miskin pun, kalau orang itu orang kaya, dia soleh pula, dia baik pula, lagilah ada kelebihan dia. Tapi kalau semata-mata kaya, semata-mata ada kedudukan, ada pangkat, itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak pandang. Yang Allah Subhanahu Wa Taala pandang ialah orang soleh. Tak kira lah orang soleh tu dari kalangan mana sekalipun, itu yang dia pandang. Kalau tidak, pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, manusia ni seperti ampas saja. Ampas kita nak agar dia. Kalau ampas kita nak makan pun tak boleh, tak lalu. Kalau ampas,
Begitulah juga dengan manusia ni dari segi penilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penilaian Allah Subhanahu Wa Taala itulah penilaian yang betul. Adapun penilaian orang ni itu tak betul. Tak betul. Bukti tak betul tu banyak benar lah. Orang-orang yang terpedaya dengan dunia ni, sampai bagi anak dia, katakanlah contohnya, tahu-tahu lepas pada tu kena akut lain, barulah garu kepala, sakit kepala, barulah tahu palsunya, barulah tahu tidak ada nilainya. Allah Subhanahu Wa Taala tak pandai hak lagu tu. Sebab apa? Tidak menjamin kebaikan kalau orang itu semata-mata ada kaya. Kebahagiaan tidak jamin. Kalau kita terpedaya, habis kenalah kita. Dengan sebab itu jangan dipandang dari sudut itu. Jangan dipandang dari sudut itu. Kena tengok dia baik ke tidak. Setelah dia baik, soleh, barulah tengok yang lain. Kalau dia ada harta, alhamdulillah, baguslah. Ataupun dia ada pangkat, alhamdulillah, baguslah. Sebab dia akan buat sesuatu yang baik. Dia tidak duduk saja orang baik ni. Kalau dia ada pangkat pun dia guna pangkat dia, kedudukan dia untuk buat kebaikan. Baru ada nilai di sisi Allah SWT. Begitu juga kalau dia ada harta pun, harta dia tu dia tidak buat koseh, tapi dia buat untuk kebajikan, baru ada nilainya di sisi Allah SWT. Ini bab fitnah harta yang perlu dijauhi. Jadi harta ni pun satu ujian juga. Ni biasanya dalam dunia ni semua orang duduk cari harta lah. Tetapi ingatkah kita bahawa harta benda itu adalah fitnah? Fitnah yang perlu kita berjaga-jaga, berwaspada. Tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ini sebagai menguatkan dakwaan dialah Imam Bukhari buat mari ayat ini. Sesungguhnya harta benda kamu dan anak pinak kamu adalah fitnah, yakni ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia mari hadis pula, hadis Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah, rugilah, binasalah, sia-sialah hidup abdud dinar wa dirham. Hamba dinar dan dirham. Dinar dan dirham ni wang ringgit lah kita kata. Hamba wang ringgit, dinar wang emas, dirham wang perak. Maksudnya kalau kita kata wang ringgit lah. Rugilah, sia-sialah hidup hamba wang ringgit, hamba qatifah. Qatifah ni kain, pakaian baldu. Maknanya orang yang hidup dalam keadaan penuh nikmat lah, penuh kemewahan. Pakai tu pakaian yang lembut-lembut, baldu pakai. Lembek pun beldu, baju pun beldu, semua beldu. Ataupun yang lembut-lembut lah. Wal khamisah, kain selimut yang halus, yang mahal harganya. Ni rugi. In u'tiya radiyah, kalau diberikan kepada dia sesuatu, yakni harta benda dunia, suka hatilah dia. Kalau tidak diberikan, dia marah. Dalam Quran pun ada sebut ni, fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tau minha idza hum yaskhatun. Dalam Quran pun ada sebut. Tapi hak dalam Quran itu disebutkan itu berkaitan dengan orang munafik. Seseolahnya hadis ini pun ada kaitan dengan orang munafik juga. Maknanya orang yang lagu ni mementingkan sangat dunia ni sebenarnya orang munafik. Dalam Quran Allah SWT sebutkan fa in u'tu minha radu. Kalau diberikan kepada mereka daripada harta benda dunia ni, kalau kerajaan bagi apa-apa, suka. Kalau kerajaan tak bagi, sumpah kerajaan. Idzahum yaskhatun, marah pula pada kerajaan. Yang ni zaman Nabi SAW dulu orang munafik lagu tu lah. Begitu juga bila-bila pun lagu tu. Maknanya kesetiaan dia, kepatuhan dia dan segala-galanya bergantung dengan benda. Yang macam ni tak kena. Di zaman Nabi SAW dulu yang sifat lagu ni ialah orang munafik. Orang Islam tidak macam tu. Ada Nabi SAW bagilah, tak apa. Kalau tak ada pun tak apa. Begitu sifat orang Islam dengan dunia ni. Tidak kata apabila tak dapat dunia ni terus mengamuk selalu. Tidak macam tu. Sifat dia macam tu. Kalau macam tu sifatnya, maka rugilah, sia-sialah hidup dia. Sia-sia hidup. Sebab hidup ni sepatutnya kita dapat mengambil bekal untuk akhirat. Ada pun orang seperti ni tak ada dapat apa-apa daripada kehidupan ini. Bahkan di soal pula ada. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Nabi SAW
bersabda, kalau anak Adam yang ada 2 lembah harta, dia akan cari lagi yang 3. Nak cerita yang tak cukup manusia ni, tak cukup, tak serayak lah. Kita orang biasa ni begitu juga. Orang hak kaya, hak lebih dah tu, aku tu juga. Kau tak cukup, kau duduk mikir lagi serabut. Begitulah mana nak cerita sifat dunia ni. Itulah yang dikatakan tipu daya dunia. Tipu daya dunia. Baru penuh perut atau rongga anak Adam ini apabila dia mendapat tanah, maksudnya dia mati, baru habis cerita. Kalau selagi tidak mati itu macam-macam lah rancangan, macam-macam lah kehendak dia tu, kehendak kepada dunia. Tapi dia sebut, semua hadis-hadis ini dia sebut wa yatubullahu ala man tab, artinya perasaan, keinginan yang berlebih-lebih sangat itu adalah satu kesilapan. Hendaklah kita bertaubat, dan kalau kita bertaubat, Allah menerima taubat orang yang bertaubat kepadanya. Mana tak boleh ada sifat tu bahaya. Bahaya ada sifat tu. Kalau ada sifat tu lah, kerana ada sifat tu lah, maka orang boleh buat macam-macam benda-benda yang salah. Di sisi agama, di sisi dunia pun salah juga dia boleh buat. Malu pun tak apa, biar malu. Naik mahkamah pun tak apa, asal boleh berjuta, tak apa. Akhirnya dia tahu lepas juga. Manusia sanggup buat apa saja. Kadang ni lah, kadang ikut error. Itu adalah satu dosa juga tu, dosa. Kita kena bertaubat lah kalau ada sifat macam tu. Seterusnya, mana Nabi SAW selalu baca ni, sehingga Ibnu Abbas ingat Quran kau ataupun tidak, tapi dia tak pastilah. Dia, dalam hasyiah ni disebutkan macam-macam. Ada yang mengatakan ini Quran dulu, yang dimansuhkan tilawah dia. Ada yang mengatakan tidak, sahabat-sahabat sendiri pun tidak pasti adakah Quran atau tidak, kerana selalu Nabi SAW sebutkan itu. Kemudian bunyi dia tu pun ada macam berirama begitu. Wala yamla'u 'aina ibni Adam illa turab wa yatubu Allahu 'ala man tab. Tengok kan baba akhir dia tu, seperti mana dalam Quran sering kali kita jumpa yang seperti itu. Yang ni ketika sahabat itu belum lagi biasa dengan bahasa Al-Quran, dia berasa dekat-dekat ni macam Quran kau tidak, dia tidak pasti. Ini bukan bermakna semua sahabat itu tidak pasti. Adalah setengah-setengah sahabat, terutama Ibnu Abbas ini pada masa itu dia masih kecil lagi. Jadi sahabat-sahabat yang lain dia tahu, sebab kalau ayat Quran Nabi SAW suruh tulis dah lah. Lepas tu Nabi SAW baca lah dalam semaya. Pernah ke Nabi SAW baca ni dalam semaya? Kalau selagi dia tidak baca dalam semaya, tak ada keliru tu, sahabat-sahabat tak keliru. Sebab itulah Nabi SAW ni, kita baca dalam hadis-hadis ni, bukan dalam semaya fardu saja dia baca panjang ayat tu. Semaya-semaya sunat pun dia baca derah. Tujuannya supaya sahabat-sahabat tahu mana ayat Quran, mana ayat Quran, hak mana hak baru tu, hak mana hak sudah lama dah tu. Dia tahu hak ni tidak pernah dibaca dalam semaya, maka tidak keliru lah. Cuma dari satu segi, supaya Al-Quran ni selalu dibaca, hak ni pun selalu disebut oleh Nabi SAW. Dari segi tu, mana sehingga setengah-setengah tu menyangka adakah Quran ataupun tidak. Kalau nak kira sebenarnya tidak ada keraguan. Lepas tu dia kata, saya mendengar Ibnu Zubair menyebutkan ini di atas mimbar. Maknanya ini sebagai hadis Nabi SAW lah, bukan sebagai Quran. Seterusnya 2, 3, 4 hadis ni serupa, lebih kurang. Cumanya dalam yang pertama dia kata rongga anak Adam tidak akan penuh, rongga anak Adam. Yang kedua tidak akan penuh mata anak Adam. Yang ketiga tidak akan penuh diri anak Adam. Dan seterusnya tidak akan penuh mulut anak Adam. Macam-macam. Maksud semuanya sama. Yang ni manusia ni kalau mati baru itulah kinayah kepada mati, penuh dengan tanah tu. Tidak akan dapat memenuhkan mulut ataupun perut anak Adam tu kecuali tanah. Sebab bukan tanah saja yang masuk ke dalam perut ataupun ke dalam mulut tu. Apabila seseorang tu mati, macam-macam lah dia masuk. Tetapi oleh kerana tanah tu maknanya dekat, menunjukkan kepada kematian. Yang bila seseorang tu mati, orang tanah.
Tanah. Itulah maksud tanah tu. Kemudian disebutkan mulut, perut, semua ni ada kaitan dengan keinginan manusia tu. Ya, manusia ni jadi nak sangat tu apa? Pasal dia tengok itulah menarik. Sebab tu tidak akan memenuhi mata anak Adam kecuali tanah. Apabila tengok itulah jadi tarikan kuat tu. Lepas tu ia jadi tomok sangat, kuat sangat nak tu sebab apa? Nak makan lah, hak utamanya. Hak tu lah hak paling besarnya dalam hidup ni. Lepas tu apabila makan tu bagaimana? Perut lah, perut. Ada kaitan belakang. Lepas tu dalam setengah riwayat itu disebut diri ataupun nafsu anak Adam. Apa yang jadi nak tu? Nafsu lah. Sebab nafsu. Jadi ada kaitan belakang yang disebutkan itu. Itulah manusia. Yang ni manusia biasalah. Kalau kita lek kepada manusia dengan sifat asal dia memang lagu tu. Memang suka sangat, nak sangat kepada harta ni. Lepas tu riwayat daripada Anas, daripada Ubay, kata dia, kami ingat ini Quran sehingga turun alhaakumut takatsur, baru jelas itu Al-Quran yang mana maksud dia sama. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Baru jelas maksud hadis ini. Tidak akan penuh mulut anak Adam ataupun rongga anak Adam kecuali tanah yang dapat memenuhkan. Jadi serupa dengan ayat ni lah. Alhaakumut takatsur, manusia ni leka dengan semangat ataupun keinginan memperbanyak-banyakkan, nak banyak belaka, nak banyak harta, nak banyak bini, nak banyak macam-macam, serba nak banyak. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu ziarah kubur. Maksud ziarah kubur tu maksudnya matilah, barulah habis. Serupalah. Jadi makna ayat ini dari segi isinya serupa dengan hadis tadi. Dan kami tahu ayat ini sebagai ayat Quran dan hak tadi tidak ayat Quran. Walaupun yang dimansuhkan tilawahnya, walaupun setengah ulama mengatakan Quran juga yang dimansuhkan tilawahnya, tapi tidak jelas. Sebab bagi ananya Al-Quran ini kita nak terima sebagai Al-Quran, dia banyak syarat dia. Seperti yang kita sebut tadilah, di antaranya Nabi SAW baca dalam sembahyang. Lepas tu dia suruh tulis suku. Suruh tulis suku. Kemudian Nabi SAW sebutkan itu sebagai Al-Quran. Itu sebagai Al-Quran. Kemudian ramai pula yang ingat hafal dia tu sebagai hafal Al-Quran. Mutawatir, mana bukan seorang dua, tetapi ramai. Ada pun ni kalau kita tengok dari segi riwayat ni beberapa orang je, bukannya ramai. Adapun Quran ni semua sahabat boleh kata akan terlibat kalau berkait dengan Quran. Itulah sebab kita kata ini mereka tidak anggap sebagai Al-Quran. Mereka tidak anggap sebagai Al-Quran, tapi oleh kerana kerap kali diulang-ulangi oleh Nabi SAW tu seperti Quran keadaannya itu. Bukan makna Quran sungguh, tidak. Apabila tunggu alhaakumut takatsur, jelaslah makna dia tu. Apa makna? Perut anak Adam tidak akan dipenuhi kecuali oleh tanah. Maksudnya manusia ni akan terus lalai sampai mati. Dengan ayat itu baru jelas. Bab qaulin Nabi SAW, ini bab sabda Nabi SAW, harta benda ini adalah manis dan menarik. Sebelum ini kita sudah jumpa dah. Dan Allah SWT berfirman, manusia ini dihiasi jiwanya dengan keinginan kepada hawa nafsu, suka kepada hawa nafsu, yaitu hawa nafsu, keinginan kepada perempuan-perempuan, wal banin wal qanatiril muqantarah min adh-dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Ayat tu menceritakan hak manusia ingin kepada dia, harta benda. Manusia suka nak kepada dia. Ada tanaman, kebun, ada apa? Tu. Manusia suka kepada dia, kenderaan. Sesuai dengan zaman masing-masing. Hak itulah hak manusia suka. Semula jadi manusia, Allah SWT buat macam tu. Kemudian dia kata itulah kesenangan hidup dunia. Orang-orang yang ada hak tu senang, suka kalau ada hak tu. Di sisi Allah SWT itulah tempat kembali
tempat ada segala-gala kesenangan yang sebenarnya pada Allah SWT. Ada pihak dunia ni untuk sementara sahaja. Mata' itu dikatakan kesenangan sementara, itu dikatakan mata'. Qala Umar berkata, ya Allah, kami tidak dapat nak buang waktu tu. Sebagai manusia nak buang sifat tu semua sekali, keinginan kepada ni tidak dapat. Melainkan tak dapat tidak, kami akan suka jugalah dengan apa yang engkau hiaskan. Dah Allah SWT hiaskan jiwa manusia ni dengan keinginan tadi. Tak dapat tidak, kita tak boleh nak hindar dah. Seperti sifat takut, tak boleh lagi dah, manusia ni akan ada sifat takut tu bila Allah SWT buat sebagai naluri manusia. Sifat kasih supaya tu juga, dan lain-lain lagi, sifat-sifat lain lagi. Jadi kami tidak dapat nak menghindarkan, melepaskan hak tu. Cumanya dia minta, Allahumma inni as'aluka an unfiqahu fi haqqi. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar dapat aku membelanjakannya, menggunakannya pada tempat yang sebenarnya. Hak tu je. Nak kata ingin tu semua manusia ingin, semua supa je. Support. Cuma yang dimintanya kepada dia, kalau keinginan kepada perempuan, dengan cara yang betul, berkahwin dengan cara yang sah. Suka kepada anak, itu pun cara sah juga, bukan dengan cara awak lari anak orang. Maknanya dengan cara yang sah. Begitu juga kalau ada kenderaan ke apa pun, begitu juga, supa je. Gunakan pada tempat yang sepatutnya. Minta hak tu. Apabila ada hak tu, selamatlah. Maksudnya tak ada jadi masalah lah dengan sifat tadi. Dengan adanya sifat-sifat tadi, tak jadi masalah. Bahkan sifat itu sebenarnya perlu kepada manusia untuk membangunkan dunia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Perlu ada sifat tu. Kalau tidak ada sifat tu, tak ada lah nak berlomba-lomba, tak ada lah nak berlomba nak buat kemajuan. Dan kalau tak mau dunia jadi supaya sami, jadi supaya apa tu, nikah tak boleh, cari harta benda tak ada. Tak ada. Kalau jadi lagu tu semua, macam mana? Islam tidak mengajar seperti itu. Allah SWT buat sifat tu molek dah, cuma kita guna dengan baik. Guna dengan baik, itu. Kemudian cerita Hakim bin Hizam ni banyak kali dah, banyak kali dah dalam Bukhari ni, berulang-ulang hak ni. Hakim bin Hizam ni iaitu sepupu kepada Sayyidatina Khadijah, isteri Nabi SAW. Dia ni, walau bagaimanapun dia Islam lewat. Tidak seperti Khadijah, dia awal Islam lagi, dia Islam lewat. Dia pernah minta dengan Nabi SAW, Nabi bagi, minta lagi, bagi lagi, minta lagi, bagi lagi. Akhir sekali Nabi SAW kata kepada dia, inilah apa yang dia kata. Lepas pada ni, Hakim bin Hizam ni tak minta dengan siapa-siapa dah. Tak minta, gapa satu tak minta. Tak nak minta gapa. Sampai-sampainya, kalaulah dia ni cemeti untuk nak pukul kuda dia tu, ada di bawah, jatuh ke ataupun tidak terambil ke, nak ambil tu, dia tidak suruh. Walaupun siapa hola ke dia tunggu ambil sendiri. Siapa macam tu? Ni sahabat ni kesan daripada kata-kata Rasulullah kepada dia. Kesannya lepas pada tu dia tak nak minta. Bui ada, minta tak ada. Minta tak ada. Kalau orang bui, tak apa, terima. Tapi nak kata minta tak, minta sama sekali tidak. Itu sikap Hakim bin Hizam. Nabi SAW kata, dunia ni, harta benda dunia ni hijau. Hijau tu maksudnya menarik lah. Hulwatun, manis. Kita berasa sedap lah. Sesiapa yang mengambil dengan jiwa, dengan hati yang baik, mana ambil dengan cara yang betul, akan diberkati. Sesiapa yang mengambil dengan menonjol-nonjolkan diri, tonjol-tonjol diri, ataupun dengan sifat tamak, ambil, tidak akan diberkati. Dengan sebab itu, maknanya kena beringatlah dengan harta benda dunia ni. Setengah tu ya. Tak boleh duduk apa nama ni, orang Kelantan kata israfi nafs, itu jelang. Waktu hak sedapnya. Dengan perasaan jelang nak kepada harta benda, tu tak boleh. Cari harta benda tak apa, itu kewajipan. Cari harta benda kewajipan. Terutama kalau kita ada di bawah kita tu ada ramai orang yang kita tanggung. Dalam tanggungan kita, kewajipan cari itu. Tetapi janganlah jelang, orang kata.
Jelas. Apabila jelas ni macam-macam lah boleh jadilah. Rasuah lah, macam-macam. Menipu lah. Kerana nak banyak, tak ada berkat. Ada pun orang Islam ni, orang yang ada akhirat, dia fikir akhirat dia ada syurga neraka bagi dia, dia fikir sangat berkat-berkat tu, dia ambil kira berkat tu. Bukan tak kisah, biarlah, tak secara lah, makan kenyal sepatulah, tidak ambil kira gitu. Cara haram pun kenyal sepatulah juga makan. Kalau buat belanja cukup juga. Kalau kita nak beri kepada hak ni, anak ni 100, anak hak ni 100, anak beri ke bini ni berapa banyak, boleh beri juga, hak haram pun. Dia tak fikir dah dari segi berkat. Tetapi hak Nabi SAW kata ni, inilah berkat. Apabila ada berkat ni, doa pun doa, Allah SWT terima. Semayang pun semayang terima dengan baik, dengan sempurna. Banyak perkara lah. Itu maknanya. Kalau tidak kat, kau tu tak sempurna, kau ni tak sempurna, buat belakang. Pergi haji 2-3 kali tapi tak sempurna. Tak sempurna. Lebih baik lagi orang hak tak pergi. Ada orang tu tak pergi semua hidup, tapi pahala dia dapat pahala haji serupa dengan, lebih lagi daripada 2-3 kali pergi. Sebab apa? Sebab tadi kehidupan dia penuh dengan berkat. Hak ni tidak berkat. Itu bendanya. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya memberi lebih baik daripada menerima. Hak itulah yang dia berasa sangat tu Hakim bin Hizam. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Yang ni yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Luas tu hadis ini makna dia. Maknanya kalau dari segi ilmu, yang mengajar lebih baik lagi daripada yang belajar. Maknanya kalau mengaji, siapa ke peringkat tu lah naknya. Biar semangat tu begitu. Kalau cari harta, biar siapa boleh bui kepada orang. Kalau apa-apa pun, yang memerintah lebih baik daripada yang diperintah. Mana jadi ayah lebih baik lagi daripada jadi anak. Begitulah seterusnya. Ya lain-lain. Sebab dia ada kaitan dengan memberi. Ada kaitan dengan memberi. Babun ma qaddama min malihi fawwalahu. Apa yang dihantar dahulu oleh seseorang, itulah hartanya. Harta kita hak sebenarnya hak mana kak? Hak kita hantar pergi dulu. Hak kita masuk dulu. Sebab kita kalau ni kak, masuk dalam bank itulah. Masuk jadi hak kita. Masuk sifat. Hak ni maksudnya hak kita hantar dahulu, kita buat kebajikan. Itu makna hantar dahulu. Ada dah tu simpanan kita di sana. Bila kita pergi sana, baru kita nampak lah. Hak tu harta sebenarnya. Nabi SAW tanya sahabat dia, siapakah orang yang harta pewaris dia lebih dia suka daripada harta dia? Mana harta pewaris dia? Maknanya lepas pada dia mati, harta ni boleh ke orang lain. Dia suka harta, hak lagu tu, harta orang lain. Mana lebih suka, harta orang lain dengan harta sendiri? Kalau harta sendiri pun kemudiannya boleh ke orang lain. Suka. Sahabat kata tak ada siapa pun suka kecuali hak dia sendiri suka. Nabi SAW kata harta hak sendiri ni hak atas dulu. Kalau hak kita tinggal boleh ke orang tu, orang panggil boleh pesaka tu, hak orang dah tu. Tidak hak kita dah tu. Tidak hak kita tu. Ini hadis-hadis ini semua ayat-ayat Quran yang begitu banyak yang menunjukkan kebajikan yang seseorang buat, itulah hak sebenarnya, hak pastilah boleh katakan kalau dia ikhlas dia akan dapat. Ada pun orang lain tu tak boleh nak pegang belakang. Tak boleh nak pegang belakang. Tak boleh nak pegang belakang. Nanti nak arah orang bersedekah untuk kita. Orang bersedekah untuk kita lepas pada kita mati. Tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Kalau anak pun kalau dia buat koseh, kalau dia buat koseh harta benda tu. Takut-takutnya disoal pula kita. Buat kamu tinggal harta banyak lah, anak kamu jadi tak pakai tu. Sudah kalau lagu tu. Kalau dia tidak senang lagu tu, taklah jadi setara teruk sangat tu. Pula takut-takut jadi soal begitu pula. Berat lah.
Harta waris dia iaitu hak dia kemudian kan, yakni hak dia tinggal selepas mati, itu makna harta waris. Harta sendiri hak harta dulu, maknanya kalau kita harta dulu, hak tu harta kita sebenarnya, tentu dah hak kita. Itulah makna rezeki kita masuk. Kalau rezeki masuk dalam perut kita, hak tu rezeki. Hak lain itu belum tentu lagi. Kemudian babun al-mukthirun humul aqallun. Al-mukthirun humul aqallun. Sekat itulah. Ini panjang pula ni. Wallahu a'lam.